Melati kuntung tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Tajuk kumpulan kami ialah isu dan pengurusan sumber manusia di McDonald. Permulaan tentang pengenalan pertubuhan McDonald. Ia adalah satu organisasi global yang berjaya. Seorang yang bernama Ray Kroc telah menubuhkan pada tahun 1955. Pada masa ini, ia telah mempunyai lebih daripada 35,000 cawangan yang melayan melebihi 70 juta pelanggan setiap hari. Syarikat itu berkembang secara global melalui model perniagaan franchise. Visi, matlamat dan misi McDonald pula adalah sejajar dengan strategi korporat untuk syarikat. Strategi ini adalah berpusat pada penciptaan pengalaman yang luar biasa untuk pelanggan yang lebih suka makanan dan perkhidmatan McDonald. Ia terletak pada 5 tonggak, iaitu harga, promosi, tempat, produk dan orang di McDonald itu sendiri. Strategi sumber manusia adalah tertumpu kepada pengambilan, pemilihan, latihan dan pembangunan serta pengekalan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sobri bin Samsudin, nombor metrik 275-069. Teori pembinaan kerjaya teruja bukan dengan ayat ini. Sudah terang lagi bersuluh pertubuhan McDonald's banyak membuka ruang pekerjaan yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Teori pembinaan kerjaya ni, apa yang boleh saya lihat dalam pengurusan McDonald's, ia menggunakan teori pembinaan kerjaya bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan pekerjanya. Ini kerana teori perspektif pembangunan yang berbeza, dinamik dan jangka hayat tentang cara individu membuat pilihan vokasional mengenakan makna pada pengalaman kerjaya mereka dan menyesuaikan diri dengan cabaran berkaitan kerja dalam konteks kerjaya yang berubah dengan pantas dan semakin fleksibel. Nah, sekarang juga kita sedia maklum, yang bekerja dengan syarikat McDonald's biasanya dari lapasan SPM. Namun kini, sekiranya kita mempunyai diploma atau ijazah, sudah pasti kita boleh mendapat tempat dan gaji yang lumayan serta bersesuaian dengan kelayakan tersebut. Maka teori ini mencadangkan 3 cabaran utama, iaitu berkaitan kerja yang memerlukan individu menyesuaikan diri, seperti persaraan, peralihan pekerjaan, mobiliti kerjaya dan trauma kerja seperti peristiwa yang tidak dapat diramalkan. Contoh yang boleh kita lihat, penutupan syarikat, kemalangan dan sebagainya. Oleh itu, teori pembinaan kerjaya adalah relevan untuk menyiasat pengalaman dan tingkah laku berkaitan pekerja dan juga trauma semasa atau akibat krisis. Teori ini mencadangkan bahawa individu dapat menyesuaikan diri dengan cabaran berkaitan kerja dan juga melibatkan diri dalam satu 5 aktiviti penyesuaian, termasuklah orientasi, meningkatkan kesedaran, mencari maklumat dan membuat keputusan, tingkah laku percubaan yang membuat kepada komitmen yang stabil, pengurusan peranan yang aktif dan pengasihan yang berpandangan ke hadapan. Oleh yang demikian, tahap kebolehsuaian kerjaya yang tinggi yang melibatkan 4 sumber daya tindak psikososial, iaitu sikap, kepercayaan dan kecekapan untuk menangani masalah yang tidak biasa
kompleks dan tidak jelas yang wujud dalam cabaran berkaitan kerja. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nazri bin Basir, nombor matrik 275261. Okey, pada pagi ini saya akan mempresentkan untuk bab saya, iaitu apakah isu diskriminasi. Okey, di sini diskriminasi ini adalah perlakuan buruk yang ditunjukkan oleh kumpulan manusia tertentu. Berdasarkan sasaran, diskriminasi ini boleh dibagikan kepada berbagai jenis, misalnya umur, jantina, kesihatan, agama atau kaum. Okey, sebagai contoh di sini kita dapat lihatlah isu yang gangguan seksual yang semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakang ini yang berlaku di sebuah syarikat besar pusat makanan fast food, iaitu McDonald lah. Okey, ia sangat mencabar untuk bagi memastikan pematuhan etika berorientasi akan kedai sebesar McDonald lah. Okey, dia memerlukan franchise untuk melatih pekerja mereka mengenai teknik gangguan anti-seksual yang dapat memulakan kemajuan sebenar dalam memendung isu keselamatan dan budaya yang dipublishkan oleh syarikat tersebut lah. Okey, pekerja di McD, itu rangkaian makanan terbesar iaitu fast food di dunia, telah menyatakan beberapa gangguan seksual telah berlaku di tempat mereka yang menjerumus kepada pengurus, walaupun pembaruan telah dilakukan oleh pihak McDonald sejak belakangan ini. Di sini saya menjadikan satu contoh yang nyata berlaku di McDonald Malaysia, di mana pada tahun 2022, iaitu bulan 16 Februari, sebuah pengguna media sosial Facebook bernama Muhammad Hanis telah menurunkan satu platform yang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap abangnya yang seorang disleksi yang telah bekerja di McD selama 4 tahun telah dilayan buruk oleh kaki tangan McD lah. Syarikat Makan Segera Malaysia telah mengeluarkan notis mohon maaf dan berkata akan mengambil tindakan terhadap salah seorang pengurus yang telah dituduh melakukan diskriminasi terhadap anak buahnya yang kurang upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah bin Abdul Munir, matrik nombor 269323. Sehubungan dengan itu, atas kepincangan dan permasalahan yang berlaku, terdapat beberapa langkah-langkah telah diambil oleh pengurusan McDonald's. Yang pertama, aktiviti pengurusan sumber manusia atau dalam kurungan HRM. Pengurusan sumber manusia HRM berkaitan dengan hubungan ciri-ciri manusia dan organisasi. Terdapat banyak aktiviti organisasi untuk mencapai matlamat utama mereka. Ini turut melibatkan pengambilan dan pemilihan, latihan dan pembangunan, perancangan sumber manusia, penyediaan kontrak, penyediaan rawatan yang adil, penyediaan peluang yang sama, menilai prestasi pekerja, kaunseling pekerja, kebajikan pekerja, pembayaran dan ganjaran pekerja, kesihatan, keselamatan, pemecatan, redundansi serta sebagainya. Langkah seterusnya ialah pengambilan dan pemilihan. Dalam organisasi, perubahan berlaku di peringkat pekerja di mana jabatan HR mengekalkan keperluan kaki tangan untuk memenuhi permintaan. Syarikat mengaplikasi proses merekrut yang berkesan berdasarkan keperluan pekerjaan, pengiklanan, permohonan, mengenal pasti siapa yang memenuhi kriteria, menemubual calon, akhirnya memilih calon terbaik untuk jawatan itu dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Syarul bin Awi, nombor matrik 275114. Langkah berikutnya ialah kaedah pengurusan mengiktiraf bakat pekerja adalah salah satu tindakan yang diambil dan sangat wajar. Di McDonald, pekerja terlibat secara berterusan melalui proposisi nilai pekerja EVP syarikat yang memfokuskan pada menjadikan pekerja sebagai keluarga lanjutan dan syarikat membantu mereka berada di laluan kerjaya yang betul. Ini disokong kuat oleh inisiatif dan program perancangan strategik kerjaya untuk membantu setiap individu berkembang dan memenuhi kerjaya sepanjang hayat memuaskan untuk diri mereka sendiri. Syarikat komited untuk menyediakan peluang pertumbuhan dan kemajuan kerjaya serta memberikan persekitaran kerja yang kondusif untuk kejayaan pekerjanya. Program Perantis Vocational McDonald di bawah sistem latihan 2
Nasional SLDN dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia membantu belia membina kerjaya. Program latihan berorientasikan industri selama 18 bulan ini terdiri daripada 70% latihan praktikal dan 30% pelajaran teori. Langkah yang keempat pula ialah program perantisan. Apa yang dikaitkan dengan program ini? Program perantisan vocational McDonald adalah sebahagian daripada usaha syarikat untuk meningkatkan taraf pembangunan modal insan dan memupuk bakat baru dalam kalangan anak muda selaras dengan agenda negara. Ini adalah komitmen McDonald sebagai syarikat global yang mempunyai reputasi kukuh dalam industri perkhidmatan makanan. Program perantisan vocational dipelopori McDonald ialah program latihan berorientasikan industri selama 18 bulan yang menggabungkan 70% latihan praktikal di restoran McDonald dan 30% pelajaran teori di dalam bilik belajar. Program ini merupakan kerjasama antara McDonald Malaysia dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia di bawah sistem latihan 2 nasional NDTS yang diperkenalkan oleh kementerian. Sebagai peneraju industri, McDonald berhasrat untuk menjadi platform untuk belia di negara Malaysia membina kerjaya yang bermakna. Langkah yang terakhir ialah dasar hak asasi manusia. McDonald sentiasa mendukung dasar hak asasi manusia seperti mana yang disyorkan melalui pengisytiharan hak asasi manusia sejagat dan dipandu oleh piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuk prinsip panduan PBB mengenai perniagaan dan hak asasi manusia, Perang Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Asas Pertubuhan Buruh Antarabangsa sebagai langkah membantu kakitan syarikat memahami hak asasi manusia. Assalamualaikum, salam hormat kepada semua. Saya Nur Faid Afwan bin Sasali dengan nombor metrik 258757 akan merumuskan justifikasi daripada kumpulan tajuk yang telah dikupas oleh kumpulan saya. Oleh demikian, McDonald tidak begitu teruk dalam pengurusan sumber manusia di peringkat antarabangsa, tetapi ia perlu menambah baik dan melakukan dengan lebih baik. Oleh itu, ini akan membolehkan McDonald meningkatkan reputasi dan imej mereka sebagai syarikat multinasional dan akan menarik lebih ramai bakat muda untuk bekerja dengan syarikat tersebut. McDonald Corporation telah mengumumkan komitmen yang lebih mendalam untuk memupuk tempat kerja yang selamat, hormat dan inklusif untuk semua pekerja. Dengan pelaksanaan piawai jenama global baru, piawai ini bertujuan untuk memajukan budaya syarikat fizikal dan psikologi untuk pekerja dan pelanggan melalui pencegahan keganasan, gangguan dan diskriminasi. Mereka juga akan membantu mengenal pasti dan mengukur amalan terbaik di seluruh industri dengan menetapkan satu landasan dan laluan yang jelas untuk tindakan dan accountability. Saya tinggalkan anda dengan satu maklumat yang mana siapakah pemilikan McDonald di Malaysia. McDonald Malaysia dimiliki sepenuhnya oleh syarikat Lionhorn Pte Ltd dari Arab Saudi di bawah sistem franchise yang dikenali sebagai Developmental License. Melalui sistem ini, McDonald Corporation di Amerika Syarikat telah memindahkan hak milik mereka ke atas McDonald Malaysia kepada syarikat Lionhorn. Syarikat Lionhorn telah diberi lesen untuk mengendalikan sepenuhnya operasi McDonald di Malaysia dan Singapura. Sistem ini bertujuan untuk apa? Bagi mempercepatkan pertumbuhan pasaran McDonald di Malaysia, di mana pihak Lionhorn mampu menyuntik modal bagi membuka lebih banyak restoran McDonald dalam tempoh yang lebih singkat. Syarikat tersebut adalah salah sebuah anak syarikat Reza Group yang diterajui oleh Syed Fad dan Abdul Rahman Ali Reza. Mereka memiliki pengalaman selama lebih 20 tahun dalam mengendalikan lebih kurang 100 buah restoran McDonald di bahagian barat dan selatan Arab Saudi, termasuk 23 buah restoran McDonald di Kota Suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Oleh demikian, saudara-saudari sekalian, semoga perkongsian ini dapat memberi impak yang positif kepada kita dengan harapan yang menjulang. Kita akan lebih cemerlang dalam semua aspek yang diceburi, insya-Allah. Ingat pepatah, di mana ada usaha, di situ ada tangga kejayaan yang tinggi. Setiap usaha yang dilakukan dengan penuh dedikasi, insya-Allah akan menjamin kejayaan yang begitu cemerlang. Sekian, Assalamualaikum dan salam hibah kepada semua.